Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini pada petang ini 2:30 petang, alhamdulillah kita bersama-sama lagi dalam segmen Ahlan ya Ramadan bersama-sama dengan segmen Sembang Santai bersama pakar. Alhamdulillah pada hari ini tajuk yang sangat istimewa untuk kita bawakan kepada para pendengar. InsyaAllah kita teruskan lagi dengan segmen kesihatan. Mungkin selama ini kita sakit, kita takut untuk ke hospital, kita takut untuk menerima rawatan, kita takut apabila dilakukan pembedahan ataupun dilakukan segala operation, kita takut. Takut sebab apa? Takut disebabkan kesakitan. Bagaimana takutnya sakit itu? Sebabnya ialah tiada ubat bius. Takut kan? Sebab sakit gigi pun menyebabkan terlalu sakit kan. Sebab tu orang bekerja-kerja untuk dapatkan ubat tahan sakit. Okey, pada petang ini insya-Allah kita cuba bawakan sebenarnya benda yang special untuk kita tahu dalam bidang perubatan ini, iaitu berkaitan dengan tajuk yang tidak asing lagi. Insya-Allah pada petang ini kita akan kupas berkenaan dengan bius, iaitu apa yang perlu kita tahu di sebalik bius ini. Okey, insya-Allah pada petang ini kita akan cuba bawa pakar perubatan kita, iaitu pakar penjagaan kritikal yang akan mengupas tajuk yang special dalam diri kita ini insya-Allah. Namun sebelum itu kita marilah sama-sama membuka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah, tanpa berlengah masa kita cuba dapatkan pakar kita pada petang ini di talian insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum Ustaz, kawan. Okay. Alhamdulillah saya sihat. Doktor macam mana? Sihat ke hari ni? Alhamdulillah sihat. Tuan nampak cantiknya. Doktor ni di mana sekarang ni? Special nampak, saya nampak. Ni dekat OT dia. Background dia orang bedah. Okey, alhamdulillah. Special saya tengok. Mungkin pada hari ni doktor nak mengajar berkenaan dengan barang-barang alat bedah ke macam mana? Tak juga. Introduction untuk bahagian bius. Sebab rata-rata masyarakat tak tahu sangat mengenai bius kan. Jadi saya nak bincang lah dengan masyarakat. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah special. Saya sebenarnya excited ni doktor. InsyaAllah tanpa berlengah masa saya mempersilakan terus doktor pada hari ini, iaitu doktor pakar kita, iaitu Dr. Farahah binti Osman. InsyaAllah sama-sama kita mendengar perkongsian daripada doktor. Falyatafaddal mashkur. Silakan doktor. Okay, alright. Terima kasih Ustaz Zul for the introduction. Nama saya Dr. Farahah Osman, pakar bius ataupun kita panggil anesthetist atau anesthesiologist and critical care doctor lah. So saya memilih topik ini adalah kerana masyarakat rata-ratanya tidak mengetahui apakah itu pakar bius, tugasan pakar bius. Sebab kalau masyarakat kalau ditanya, dia orang akan kata doktor untuk bagi tidur, cucuk, doktor tinggal saja macam tu. Sebenarnya skop kerja pakar bius adalah sangat meluas dan dia merangkumi 4 kategori. Okey, saya akan tunjukkan slide dulu. Slide. Ustaz. Okey. Sekejap Okey. So apakah yang masyarakat perlu tahu mengenai anestesia ataupun bius, topik kita hari ini? So sebenarnya doktor bius in charge of 4 kategori kerja sebenarnya, bukan just untuk bagi bius untuk operation, tapi ada lagi 3. Yang pertama, pakar bius ni adalah dia physician yang kena merawat pesakit peri-operatif. Maksudnya sebelum surgery, semasa operation dan selepas operation, Dr. bius akan in charge memastikan pesakit selamat sepanjang proses operation. Kedua, Dr. bius juga adalah dia in charge bahagian ICU, critical care. Sebab masa training as anesthetist, Dr. bius akan belajar bahagian critical in ICU, di mana kita belajar mengendalikan ventilator ataupun mesin pernafasan. Jadi di Malaysia ICU adalah bawah pakar bius.
Dan ketiga, pakai bius juga akan merawat kesakitan sama ada acute ataupun chronic pain. Jadi even Dr. Bius pun akan ada klinik pain service. Kalau acute biasanya adalah selepas operation ataupun sakit trauma, patah dan sebagainya. Chronic pain contohnya macam cancer pain ataupun sakit otot yang kronik. Dan keempat, tugas pakar bius adalah sebagai resuscitator, meaning masa patient collapse ataupun tak sedarkan diri, kita akan panggil code blue untuk resuscitate patient dan pakar bius akan datang immediately untuk resuscitate patient, menjalankan CPR dan juga intubate the patient, intubasi. Dan seterusnya kita akan transfer patient ke ICU dan masih di bawah jagaan pakar bius. Okey, itu antara 4 skop yang biasanya masyarakat tak tahu mengenai pakar bius. Okey. So, kenapa perlu jumpa pakar bius sebelum pembedahan? Sebenarnya pakar bius ni sangat penting untuk memastikan pesakit adalah sesuai ataupun selamat untuk menjalani operation, kerana Dr. Bius yang akan bertanggungjawab atas keselamatan pesakit. Okay. Semasa sebelum operation, Dr. Bius akan jumpa sehari sebelum ataupun di klinik anestetik untuk memastikan semua sejarah pesakit kita dah tahu dan stabilkan keadaan pesakit, ya. Antara soalan-soalan yang akan ditanya oleh Dr. Bius akan tanya macam soalan. Jadi pesakit jangan rasa pelik sebab memang akan tanya a lot of questions, So ini sangat penting sebab setiap soalan tu adalah ada signifikan dia. Okey, yang pertama biasanya doktor akan tanya pasal sejarah pembiusan yang lepas, sama ada complication ke tak sebelum ni, kalau bius yang lepas-lepas, and then maybe sejarah komplikasi bius dalam keluarga, contohnya mainah hyperthermia, sejarah alahan, alergi itu sangat penting juga sebab bius akan diberikan dan doktor akan mengelakkan ubat-ubat yang ada kaitan dengan yang alergi. Jadi kita kena elakkan pasien yang alergi dengan certain ubat, ya. Dan seterusnya yang sangat penting adalah sejarah penyakit kronik pesakit. Contohnya kencing manis, hypertension, darah tinggi, asma, thyroid problem, Sebab setiap penyakit ini akan memberi kesan kepada pembiusan. Jadi tugas kita adalah untuk memastikan setiap penyakit kronik ni stabil dan sesuai dan fit untuk diberi pembiusan untuk pembedahan. Okay. Seterusnya, soalan yang seterusnya juga penting adalah ubat-ubatan tradisional, herbal medicines. Ini juga akan boleh affect kepada ubat bius. Contoh macam ginseng, ubat-ubat tradisional, itu sebenarnya kita kena stop selama 2 minggu, sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum operation, ya. So kerana tu dia boleh menyebabkan pendarahan ke. And then kalau operation mengandung, dan doktor juga perlu tanya soalan yang mengandung atau tidak sebab ubat bius juga boleh affect pada kandungan baby. Bergantung pada berapa minggu mengandung, ya. Dan seterusnya masalah lain macam pergerakan, masalah pendengaran, itu pun perlu ditanya untuk mengelakkan komplikasi berlaku, ya. Okey. Dan selepas semua soalan ditanya, doktor akan periksa pula untuk memastikan pesakit fit untuk operation, ya. Untuk bagi green light lah kira, So firstly doktor akan periksa secara general pesakit. Dia tengok berat badan also penting sebab obesity adalah akan meningkatkan risiko bius. Okay, kedua doktor akan assess airway, bahagian pernafasan dalam mulut, tengok sebab kita nak assess grading untuk intubation, ya. Maksudnya kalau kita nak intubate patient pakai ni endoscope, kita ada 4 grading lah. Kalau yang susah, doktor akan standby alat yang special untuk gunakan untuk intubasi. Seterusnya kita akan measure vital sign, tekanan darah, nadi, buat ECG dan sebagainya, dan investigations, ya. Investigation ni adalah bergantung kepada kategori pesakit. Kalau pasien mempunyai penyakit kronik, kita akan buat special investigation. Kalau ada penyakit jantung, kita akan ada extra test lah untuk pesakit. Alright. Seterusnya, kemudian setelah di-assess oleh pakar bius, dan baru doktor akan beritahu plan untuk pembedahan.
apa yang perlu patient lakukan ya. Okay, pertamanya mesti berpuasa. Berpuasa adalah sekurang-kurangnya 6 jam untuk solid ya. Makanan ataupun minuman yang ada solid particle sekurang-kurangnya 6 jam. Ini untuk abuse elektif 6 jam dan air kosong minimum 2 jam sebelum operation. Okey, ini doktor akan order untuk puasa. Kenapa pentingnya puasa? Kerana kalau untuk bius penuh, reflexes kita, airway akan hilang selepas dibius. Jadi partikel makanan dalam perut boleh reverse balik, keluar daripada perut dan masuk ke paru-paru. Ini boleh menyebabkan masalah yang sangat besar, paru-paru akan mendapat complication ya, pneumonia dan sebagainya. Itu sangat penting berpuasa. Walaupun bius separuh ke bius apa pun, mesti berpuasa sebab kita tak pasti apa akan berlaku selepas bius separuh. Mungkin tak cukup dan kita kena convert. Jadi semua bius patient mesti berpuasa minimum 6 jam. Tapi kalau emergency surgery, sometimes 6 jam tak cukup. Jadi di situ Dr. Bius akan tukar cara pembiusan dan ubat-ubatan yang berbeza. Okay. Then doktor akan beritahu ubat apa yang perlu continue di hari operation dan apa yang perlu di stop. Contohnya macam ubat darah tinggi biasanya diteruskan sehingga pagi untuk pagi hari di hari operation. Ubat kecil manis biasanya kita tidak serve di hari operation sebab pasien dah puasa daripada malam contohnya. And then jenis pembiusan juga akan diberitahu apa option yang pasien ada dan pesakit akan memilih dan doktor akan suggest yang the best bius untuk pesakit. Dan pesakit akan kena dipahamkan mengenai pasal bius tu ya. And then persediaan yang perlu untuk pembedahan. Contohnya kalau pasien tu operation sangat serius ataupun sangat major, contoh operation yang high risk, then Dr. Bius akan sediakan katil ICU. Maksudnya selepas operation, pesakit akan dipindahkan ke katil ICU. Okay? And then seterusnya risiko pembiusan akan diceritakan kepada pesakit juga. Jadi pesakit akan faham apakah risiko-risiko yang akan dihadapi. Okay? And then seterusnya doktor akan bercerita mengenai cara nak kontrol kesakitan selepas pembedahan. Sama ada morfin, guna PCA pump ataupun epidural dan sebagainya. Dan seterusnya bila dah semua faham, doktor akan minta patient sign consent ya, kebenaran untuk bius. Alright. Okey, seterusnya. Apakah jenis-jenis anestesia yang ada ya? Okey, yang pertama ialah anestesia am. Ini kita panggil general anesthesia. Kalau biasa disebut GA lah. And then yang kedua, anesthesia neuroaxial. Ini adalah bius paruh, pinggang ke bawah. Yang ketiga, anestesia sebahagian. Ini ialah kita bius satu bahagian bahagian badan untuk surgery tertentu. Contohnya upper limb tangan sahaja ke, bius kaki saja begitu ya. Dan keempat adalah local anesthesia ataupun anestesia setempat. Ini antara 4 jenisnya. Alright. Okay, first saya akan cerita sedikit mengenai anestesia am. Anestesia am ni biasanya ini yang paling common untuk operation, terutamanya operation yang major surgery. Kita akan memberi general anesthesia, terutamanya operation bahagian usus, jantung, bahagian neuro, brain dan upper limb dan sebagainya. Ini adalah dia memerlukan menggunakan mesin. Kita perlu pakai ventilator, mesin anestetik dan pasien akan dimonitor sepanjang operation. So tugas Dr. Bius adalah menjaga pesakit punya vital signs sepanjang operation untuk memastikan pesakit stabil sepanjang surgery tanpa complication insyaAllah. Dan sekiranya pesakit memerlukan darah disebabkan pendarahan, Dr. Bius akan transfuse darah during operation. And then this is considered as a teamwork lah, pakar bius dan pakar bedah. Jadi dua part tu sangat penting untuk keselamatan pesakit. Alright. Okay, general anesthesia ni adalah dia sebenarnya macam Dr. Bius ni dia memberi patient koma tau. Dia induce koma. Macam saya menidurkan pesakit tanpa patient ada tak bernafas, tak ada muscle control. Meaning saya memberi patient induce coma.
bayangkan kita kena induce koma. Jadi sebab tu sangat pentingnya pakar bius ni tanya semua soalan untuk mengelakkan komplikasi. Jadi masa bius penuh, pesakit tak akan ingat apa-apa, dia akan hilang memori, and then tak ada sakit langsung sebab kita bagi analgesia, ubat tahan sakit, dan memang tak akan ingat sebab pasien akan tidur sepanjang operation. Selagi ubat bius diberikan sepanjang operation untuk maintain the anesthesia, pasien tak akan sedar insyaAllah. Dan kita ada juga monitor untuk hipnosis. Meaning kalau kita pakai monitor tu, pasien tak akan ingat lah, tak akan sedar. Sebab ada monitor untuk hipnosis ni ya. Ini doktor akan bagi juga alat ubat untuk melumpuhkan pesakit. Jadi pasien tidak struggle ataupun menggigit tiub pernafasan. Jadi ini kita panggil balance anesthesia. Amnesia, analgesia, hipnosis dan relaxasi ya. Okey. Ada juga bius penuh yang tak perlu ubat terlalu banyak. Macam tadi, kita panggil spontaneous breathing. Kes ni di mana doktor bagi 2 ubat saja, painkiller dan ubat tidur. Di mana pasien masih lagi boleh bernafas dengan sendiri ataupun sedikit bantuan daripada doktor untuk maintain pernafasan. Dan alat yang digunakan bukan intubasi, kita pakai just airway, alat supralaryngeal above the larynx. Okay? Ini untuk kes-kes yang minor, contoh macam orthopedic, simple orthopedic cases, gynae case macam cuci DNC gugur dan pembedahan superficial macam lump and bumps. Dan tapi kalau kes yang melibatkan pernafasan, thorax ke buka perut apa, itu tak boleh pakai teknik ini sebab ini tidak boleh berlaku lah untuk operasi yang besar ya. Dan sekarang yang paling famous juga ini untuk kes-kes minor, kita panggil monitored anesthetic care. Ini dipanggil sedasi dipantau di mana doktor cuma bagi ubat tidur, short acting macam midazolam, ini painkiller dan also propofol untuk tidurkan pesakit dengan nyenyak tanpa merasa apa-apa tapi masih lagi bernafas dengan sendiri. Yang penting bius ni pasien tidur nyenyak tapi masih maintain pernafasan. And then sepanjang prosedur doktor akan memantau vital sign pesakit. Ini sesuai untuk kes-kes minor di mana kita boleh mengelak daripada risiko general anesthesia. Contoh macam lump and bumps kita boleh buat under MAC ni ya, monitored anesthetic care. Alright, lepas tu seterusnya anesthesia neuroaxial, ini adalah bius paruh lah kalau orang biasa panggil bius paruh. Pinggang dan ke bawah ada 3 jenis. Pertama is a spinal anesthesia, kedua epidural anesthesia dan ketiga combined spinal epidural. Okay. Kenapakah regional anesthesia ni bagus? Sebab dia sangat kira murah berbanding dengan GA, sebab dia tak perlukan ventilator, tak perlu mesin, ubat pun tak banyak macam GA, and then patient akan puas hati sebab 100% no pain. Masuk pinggang ke bawah untuk operation lutut for example, patient tak rasa sakit langsung sebanyak operation dan masih sedar dan masih bernafas dengan sendiri. Di mana patient dia berani, dia tengok TV, kalau buat scope ada kamera, patient boleh tengok TV dan boleh borak dengan doktor dan doktor boleh explain live masa tu. So menariklah kiranya kalau patient berani dapat tengok. Tapi kalau patient yang takut, saya akan bagi ubat sedation sedikit untuk tenangkan pesakit. Okay. And then yang penting juga dia boleh mengurangkan pendarahan. Lepas tu dia bius hanya separuh, so bahagian upper part semua normal, maintain. Lepas tu kurangkan juga risiko tersumbat, vein kaki tersumbat sebab patient cepat bergerak dan blood flow to the lower limb improve dengan regional anesthesia bius paruh ya. Right, okay. Dalam sekarang COVID pandemic, sebenarnya satu dunia mensuggestkan doktor memilih teknik regional anesthesia berbanding general anesthesia sebab COVID dia kan daripada airway, daripada hidung, mulut. Jadi kalau GA dia melibatkan kita pakai mask, kena bag kan, jadi ini boleh menyebabkan aerosol ataupun wap pernafasan, dia boleh spread to the OT, meaning boleh expose to staff dengan doktor sekali. Jadi kalau boleh kita tak nak bagi GA, sekiranya operation boleh dilakukan tanpa GA. Okay, so bagus untuk zaman COVID dan dia juga menjimatkan ubat bius penuh yang kebanyakan digunakan untuk ICU juga. Jadi banyak dia punya pro dia, advantages. Alright.
Okey, spinal anesthesia. Semua orang takut dia kata cucuk tulang, sakitnya doktor. Sebenarnya spinal ni bukan cucuk tulang. Kalau tulang jarum kecil besar rambut tak akan tembus tulang tu kan. Sebenarnya dia cucuk antara tulang. Kita kat belakang spine ada ruang kosong tau. Antara spine tu. Ada dua. Tak tahu nampak ke tak So yang spinal jarum akan dimasukkan antara tulang kita. Ini isi je lah, bukannya ada tulang tau antara tu. So that's why patient akan disuruh bongkok C. Saya kata, puan ke Encik sila bongkok C, bentuk C macam udang lah. So space ni akan terbuka. Dan senanglah doktor nak cucuk. Biasanya prosedur sangat cepat, sampai seminit pun dah siap insyaAllah. Dan kalau di Islam, sebelum saya cucuk bius paruh, saya akan bagi sedikit sedation dan painkiller untuk mengurangkan ketakutan dan mengurangkan sakit injection ni lah. Dan biasanya patient tak akan ingat sangat saya cucuk tu. Biasanya dia cakap, dah siap ke doktor? Tak sakit pun. Biasanya macam tu dah respon patient ya. Tapi kalau pembedahan cesarean, saya tak boleh memberi sedation sebab baby masih dalam perut. Jadi kita cucuk teruslah kalau in pregnancy lah untuk cesarean. Tapi kes-kes yang bukan bersalin, saya akan bagi dulu ubat sedation. Jadi insyaAllah jangan takut, tak sakit. Saya insyaAllah sakit pun macam kena kerengga gigit saja. Pernah kan gigit kerengga? Sikit macam orang cubit je. Okay. So next one adalah anesthesia epidural. Ini epidural ni dia lain sikit daripada spinal sebab kawasan yang kita cucuk tu adalah berbeza. Spinal tadi kita masuk ke bahagian air tulang belakang, kita tembus jarum kecil dan diberi ke sana kan. Tapi ini epidural ni adalah space. Kita panggil epidural space, ruang epidural sebelum cecair. Ada satu lapisan dura di sini yang kita kena elak daripada cucuk lah. So doktor menggunakan teknik loss of air ataupun loss of water resistance. So kita akan cari ruang epidural. Gunakan jarum yang agak besar sikit lah, masuk sini. Apabila kita dah tentukan epidural space, doktor akan masukkan catheter. Catheter untuk epidural catheter masuk dalam sini dan tip sampai ke bahagian sini cuma dalam 3 hingga 5 cm sahaja yang ditinggalkan dan jarumnya akan di-remove, keluarkan jarum. Jadi yang tinggal di belakang hanyalah catheter. Okey. Ini dia punya gambar. So lepas doktor jumpa space, biasanya 3 hingga biasanya 5 cm doktor dah jumpa space. Tapi kalau pasien yang gemuk sometimes sampai 8 cm, ada yang sampai 12 cm juga. Tapi jarum saya ada yang panjang, okay, jangan risau. And then dah dapat, doktor akan masukkan ni catheter, this one very soft. Very soft catheter dan pasien tak perasan pun dia ada kat belakang. So kita sudah masukkan catheter ni, doktor akan remove jarum. Jadi yang tinggal di belakang adalah cuma catheter sahaja. Ya? So that's why bius ni sangat bagus untuk bersalin, untuk bersalin labor pain. Kalau labor pain kita tak panggil anesthesia, kita panggil analgesia, meaning untuk tahan sakit bersalin. Ubat bius juga adalah lebih diluted untuk kurangkan sakit bersalin. Jadi kalau operation kena ubat bius yang kuat, dan untuk bersalin adalah ubat bius yang lebih kurang kuat sebab dia just untuk kurangkan labor pain. Jadi doktor akan masukkan sama teknik dan kita akan runkan ubat bius selama pasien perlukan lah sampai dia pasien bersalin. Jadi itu bagusnya catheter ni sebab kita boleh bagi ubat selama 12 jam, 20 jam, 2-3 hari pun boleh. Jadi that's why kita masukkan catheter. Yang bagusnya epidural sebab kita boleh bagi selama mana sakit masih perlukan bius ya. Okay. Dan seterusnya adalah combined spinal epidural. Ini adalah gabungan tadilah spinal dan epidural. Kalau zaman dahulu kita kena cucuk 2 tempat. Satu level untuk epidural, satu cucuk untuk spinal. Tapi sekarang dia ada jarum yang special, kita panggil needle through needle. Meaning epidural needle dan ada satu special lubang untuk spinal needle masuk. Jadi doktor cuma cucuk sekali sahaja di satu level macam kita buat epidural, tetapi kita boleh masukkan jarum spinal melalui epidural needle. First cari epidural space, kemudian dah confirm epidural space, doktor akan cucuk spinal needle melalui needle epidural ke bahagian spinal. Then doktor akan masukkan bius untuk spinal dan keluarkan jarum spinal dan kemudian masukkan catheter epidural space, ke dalam epidural space tadi
dan kita akan tampal di situ saja. Jadi yang bagusnya combined spinal epidural adalah satu, kalau operation tu ada complication ataupun complicated, kita akan perlu menambahkan bius. Sometimes spinal lasted untuk 2 jam, ada setengah orang 4 jam. Dia bergantung pada saraf, saiz saraf pesakit. Jadi kita tak boleh nak berapa lama yang tahan. Jadi kalau kita rasa operation tu akan masa yang lama ataupun operation yang sakit, doktor akan bagi yang ni. Jadi kalau patient rasa masa operation, doktor akan tambah ubat bius dekat epidural catheter tadi. Jadi kita boleh extend operation ni selama 6 jam pun. Sebab dah ada epidural catheter tadi. So ni bagus, dan selepas operation, doktor akan runkan lagi ubat tahan sakit melalui catheter ni untuk disambung ke ward. Jadi di ward patient akan masih on epidural dan ubat bius akan diberi melalui pump. Dan kita boleh continue 24 hours. Kalau patient jenis yang tak tahan sakit, doktor boleh continue untuk 2 hari, 48 hours. Kalau kata nak 3 hari pun doktor akan bagi sampai 3 hari. Tapi depends on pain threshold pesakit. So setiap pesakit adalah berbeza pain threshold dia. Setengah orang dia tahan sakit yang sangat bagus, setengah orang sikit pun dia dah nangis. Jadi apa yang doktor perlu assess adalah pain threshold pesakit, dan kita akan assess pain score. Meaning pain score pesakit yang mana kita akan bagi extra painkiller kalau pesakit tu memberi skor yang tinggi. Jadi everyday nurse akan tanya pain score dan kita akan beri bius ataupun ubat extra untuk pastikan pesakit comfortable. Seboleh-bolehnya kita nak pesakit tak fobia untuk next surgery. Ini balik rumah dia tak boleh kata sakit sangat, jangan. Kita nak dia happy dan balik dengan happy jugalah. Jadi sangat penting doktor bius untuk tackle kesakitan selepas pembedahan, untuk mengelakkan pasien rasa fobia dan untuk mengelakkan sakit yang acute menjadi kronik. Jadi itu sangat penting untuk pakar bius tackle acute pain. Okay. Alright. Okay, ini adalah anestesi sebahagian. This one sekiranya macam operation yang upper limb contoh tangan sahaja ataupun kaki, dan kita boleh block saraf yang supply ke bahagian tangan contoh. Jadi doktor perlu bius cari saraf yang supply ke upper limb bahagian tangan dan kita block bahagian tu sahaja. Biasa kita panggil anestesia sebahagian ya, kita panggil nerve block. Contoh, alright, ini brachial plexus block. Ini adalah untuk block saraf brachial plexus yang supply ke bahagian tangan kita, upper limb, arm dengan forearm dan usus jari lah. So kita akan menggunakan ultrasound untuk locate, untuk mengenal pasti saraf, dan jarum yang special yang ada tanda ni special needle akan menghampiri saraf yang kita nak inject, perineural. Kita akan cari, kita tak akan cucuk ke direct ke saraf, dia ada perineural, CP-CP lah dengan saraf tu, dan bius akan diberikan melalui jarum. Volume dia bergantung pada berapa lama kita nak bius lah. Okay. Dan bila after few minutes, sometimes 20 minutes yang kita akan test bahagian yang operation tu sama ada bius ni effective or not. Kita akan test dulu. Dan masa prosedur juga doktor biasanya akan combine dengan sedation. Jadi pesakit akan tidur sedikit dan under block. Contoh operation yang kita pakai macam ni adalah macam kita ada patah radius, hujung dekat kita punya wrist, pegangan tangan. This area kita boleh buat dengan bius tu lah. Jadi kita akan operate tanpa GA, tanpa bius, tanpa tiup pernafasan dalam mulut lah. Jadi kita elakkan risiko GA. Kes macam ni saya pernah ada di mana pasien tu tak boleh bernafas sebab dia ada pneumonia, dia batuk yang sangat kuat, tetapi fracture tu kena buat as emergency case. So untuk mengelakkan risiko masuk ICU ataupun dapat worsening pneumonia, kita pakai teknik block tadi. Jadi kekurangnya kita dapat mengurangkan risiko dan menyelamatkan nyawa pesakit. Jadi kita boleh buat operation dan elakkan complication GA. So teknik-teknik ini sangat penting ya. Dan akhir sekali adalah local anesthetic. Ini cuma kita bius dekat kulit tempat yang nak operation sahaja. Biasanya yang ni kita cucuk macam ni ya. Ini contoh kes macam ada carpal tunnel syndrome untuk buat release. Minor operation, tidak memerlukan GA. Biasanya saya akan combine dengan MAC sedasi terkawal
dan local anesthetic. So saya akan bius bagi ubat tidur sedikit dan also painkiller. Then doktor bedah akan cucuk ubat kebas ke bahagian kulit. Yang kita nak buat incision ni, kita akan operate, doktor akan bagi ubat kebas. So kita panggil combine sedation dan local anesthetic. Alright, itu saja. Saya harap semua faham dan tahulah sikit apa skop pakai abuse sebenarnya ya. Bukan just OT tapi juga di ICU dan also CPR semua kita under Dr. Abuse lah. Okay? Okey, alhamdulillah doktor di atas penerangan. Sebenarnya bagus untuk petang ini untuk masyarakat awam melihat peranan pakai abuse ini bukan sekadar gambar di belakang tu. Bukan sekadar gambar di belakang, iaitu ya. Dengar ke? Dengar? Okey. Kita biasanya kita melihat apa ni? Tak ingat. Okey, test 1 2 3. Dengar kata? Okey, kebiasaannya doktor, kalau kita melihat dengar? Sorry ya, Ustaz punya technical error sikit. Tak dengar Tak dengar, Ustaz? Saya mohon maaf. Okey, doktor dengar ke? Jelas? Apa yang saya sedang bercakap? Korang dengar? Okey, kita teruskan. InsyaAllah. Boleh? Dengar? Mungkin kita teruskan ke ruangan komen berkenaan dengan isu yang sangat rapat dengan kita ketika ini. Hello, dengar ke? Tak dengar teruskan ke ruangan komen. Teruskan kepada ruangan komen. Ini ada beberapa komen yang mungkin kita ajukan. Mungkin doktor boleh menjawab soalan yang dikemukakan oleh sahabat kita iaitu baca je kat sini. Okey. So ni ada soalan ni daripada Nazri Shah. Salam doktor, apa beza bius spinal dan epidural? Okey. Untuk pembedahan lutut kebiasaannya guna bius apa ya? Okey, bius spinal dan epidural ni ada beza lah kan. Tadi kita cerita tadi ada different teknik pun different and space yang kita nak bagi bius pun berbeza lah. Tapi dia dua dipanggil bius paruh. Spinal ni yang bagusnya dia immediate ya, dalam masa 2-3 minit terus bius tu jalan dan kita boleh terus mulakan operation. Epidural pula dia memerlukan ambil masa sedikit dalam 20 minit untuk betul-betul blok saraf. Sebab bius diberi adalah di kawasan luar cecair spine ya. Jadi dia ambil masa yang lama untuk ubat bius absorb ke dalam saraf dan blok kita punya impuls kesakitannya untuk pembedahan. Jadi untuk operasi lutut, kebiasaannya saya akan memberi spinal atau combine spinal epidural. Kalau bius spinal ni, di mana bius operasi lutut yang pendek. Meaning kiranya kita nak buat kes tu dalam masa 1 jam ataupun just 1.5 jam, just untuk debridement ya. Meaning doktor masuk kamera, tengok apa dalam lutut yang ada dan kita just cuci sahaja dan operasi yang agak singkat lah. So saya akan memberi spinal. So ubat bius spinal ni dia akan last selama 4 hingga 6 jam. Jadi boleh cover untuk operasi yang agak singkat. Jadi sekiranya operation yang lebih besar, contohnya ACL, kita nak repair ACL, sometimes ambil masa 2 hingga 3 jam. Jadi kalau spinal sahaja, mungkin takut halfway kita kena ubat bius dah habis dan saya kena convert patient ke general anesthesia sebab bius spinal tu dah habis kan. Jadi ada satu kerugian juga sebab kita terpaksa convert. So 2 jenis bius diberikan. Jadi kalau saya pakai combined spinal epidural, sekiranya bius spinal tu dah habis, saya akan top up ubat bius
yang kuat melalui epidural catheter so that kita boleh prolong bius tu sehingga operation selesai. Jadi kita tak perlu convert ke general anesthesia. Dan kalau operation yang macam ACL yang agak sakit dan selepas operation tu memang akan sakit lah sebab kita a lot of drilling kan dan masuk new graft. Jadi saya akan continuekan epidural selama 24 hours untuk kurangkan sakit di ward. Sekurang-kurangnya saya akan reduce pain by 90% gunakan epidural. Jadi pesakit tak akan fobia untuk fizio dan untuk bergerak. Saya ada pesakit di mana dia tak nak spinal epidural ke, dia nak GA. Tapi selepas dia sedar daripada bius, dia dah sakit sangat. Lepas tu kita dah bagi injection banyak pun dia masih lagi tak boleh tahan dan dia menyebabkan lutut tu stiff. Sebab dia dah fobia sakit selepas operation tu yang sangat sakit. Jadi dia nak fizio dia tak berani. So that's why saya akan suggest buat spinal epidural untuk mengelakkan sakit acute selepas operation. Jadi kita make sure patient berani untuk bergerak. Dan recovery rate pun faster dan kita tak perlukan tambahan ubat injection yang banyak. Jadi dia sangat bagus untuk kes operasi lutut. Okay. Saya ada soalan. So dia buka ni. Jangan ni. Ustaz, tekan ni. Okay. Okay, Raya. Okay, soalan seterusnya, Rohaya Abdul Kadir. Saya pernah menjalani 5 kali pembedahan dan telah dibius paruh dan penuh. Adakah ubat bius ini akan memberikan kesan jangka masa lama kepada saya? Okey. Dia sebenarnya kalau ubat bius penuh, dia cuma memberi masa beberapa jam sahaja. Dia bergantung kepada ubat bius tu punya half life. Meaning kalau ubat tidur, kalau Propofol cuma 2-3 jam saja dah habis. Dia akan dikeluarkan daripada badan. Itu adalah standard. Kalau apa-apa ubat yang dicucuk, dia akan hilang dengan sendiri, akan di-excretekan daripada badan dan tak akan berkesan lama dalam badan. Dia akan dikeluarkan melalui kencing ataupun di metabolis di dalam hati dan dikeluarkan melalui urin. Jadi tak ada long term lah. Berubat ni dia ada timing dia. Satu bagi dos ni, after few hours, dia akan dikeluarkan daripada badan. Dia tak akan ada long term effect dengan masa panjang. Dan bius paruh pun cuma mitos sahaja yang mengatakan dapat sakit pinggang yang kronik selepas injection spinal epidural. Sebabnya kita bius bukan cucuk di tulang dan kita tak kena pun bahagian disc dekat bahagian tulang belakang. Kita cuma cucuk bahagian in between tulang dan bagi bius satu bahagian sahaja. Jadi kita tak sentuh pun tulang-tulang yang di belakang pesakit tu. Jadi adalah mitos untuk mengatakan cucuk epidural ataupun spinal ni menyebabkan sakit pinggang yang kronik. Sebab kalau bersalin normal without epidural pun 30% of chance ibu akan dapat sakit pinggang. Sebabnya masa mengandung alignment badan kita akan larilah sebab nak kena accommodate baby. Jadi alignment gravity, center of gravity tu akan lari lah sebab pregnancy. Jadi tulang kita, ligamen juga akan lembut ya. Jadi tulang tu akan jadi straight sikit. Sebab tu lepas beranak pesakit kena berpantang dan diet dan seterusnya back to normal shape dan alignment kena dibetulkan balik untuk elakkan sakit pinggang. Cara dia macam kita maintain posture, duduk dengan tegak, jangan mongkok sangat kan. Ini kalau depan komputer jangan macam ni. So kita ada cara untuk make sure alignment kita tu cantik lah. Dan body fat juga sangat penting untuk elakkan sakit pinggang lah. Okay. Okay. Doktor, kita teruskan lagi kepada soalan yang dikemukakan di sini. Ada soalan iaitu daripada Nurul Amani. Salam. Saya dari Aceh. Nak tanya, adakah bius selamat untuk kanak-kanak dan bayi? Terima kasih. Okay, terima kasih Nur Amani daripada Aceh ya. Okay. Bius untuk bayi dan kanak-kanak adalah selamat sebab doktor bius akan mengira dos yang sesuai bergantung pada body weight pesakit. Risiko bius akan diceritalah sebelum pembiusan kepada ibu sama ada berisiko tinggi ataupun risiko yang rendah, dan ubat bius semua akan dikira bergantung pada body weight dan kesesuaian dengan umur pesakit. Sebab tu kalau doktor bius ni dia belajar daripada patient baby umur 1 tahun sampai orang umur 90 tahun, 100 tahun. Jadi sangat broad lah
Kalau kita Dr. Bius belajar master ni 4 tahun ni, kita memang kena belajar daripada umur 1 hari sampailah umur yang paling tua. Jadi semua penyakit daripada kanak-kanak, baby sampai penyakit geriatrik, orang yang tua. So bayangkan Dr. Bius kena tahu semua dan kena tally, kena pastikan Bius tu sesuai untuk penyakit-penyakit yang tertentu dan untuk umur tertentu. Jadi sangat penting untuk berbincang dengan doktor lah. Kalau bayi tu tak ada masalah pernafasan, tak ada masalah premature, biasanya insyaAllah risiko dia tak tinggi lah. Okey, Alhamdulillah Doktor. Jadi kepada Nurul Amani, insyaAllah dengan penerangan doktor itu jangan risau. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan keselamatan keseluruhannya. Okey, kita teruskan lagi doktor dengan soalan yang dikemukakan. Adakah bius spinal menyebabkan sakit? Okey. Ini tadi saya dah cerita sedikit pasal bius spinal. Ya, betul. Dia tadi kan ada 2 cara bius kan. Mungkin spinal epidural. Bila saya tunjuk tadi gambar, kita cucuk antara tulang tau. Bukannya kita cucuk ke tulang. Jadi kita takkan, kalau tulang nak dicucuk dengan jarum, kita kena pakai drill. Mesin kan, baru kita boleh tembus tulang. Jadi bius paruh ni sebenarnya antara tulang tau. Kita akan cucuk in between tulang macam tu tau. Jadi dia masuk kat isi saja dan tembus sikit ke dura dan bius akan diberikan dan keluarkan jarum. Jadi tak akan dapat sakit pinggang lah kalau cucuk dengan cara yang okey, yang betul. Kecuali macam pesakit tu dah ada sakit pinggang ataupun alignment dia saya ingat ke apa, mungkin dia sakit pinggang. Tapi bukan direct dia disebabkan oleh bius, ya. Sebab sekiranya proven yang spinal ke epidural ni menyebabkan sakit tulang belakang, kita dah akan ban lah, kita tak akan bagi dah prosedur spinal kepada pesakit. Okey doktor. Sekarang ni kita melihat doktor, konsepnya adalah kita melihat ramai di kalangan pesakit sekarang takut untuk melaksanakan sesuatu perkara. Jadi adakah daripada Lina Maya bagi tahu seperti mana yang salam doktor, apakah risiko penggunaan bius ketika pembedahan ni? Orang sangat takut sekarang ni nak dapat rawatan, ada kesan lepas ni. Jadi macam mana, apa pandangan doktor dalam isu ini? Okey, that's why pembiusan ni memang kita ada semua prosedur ada dia punya risiko. Risiko ni bergantung kepada sejarah pesakit. Sejarah pesakit maksudnya kalau dia ada penyakit kronik macam diabetes, hypertension, risiko dia berbeza dengan pesakit yang tak ada sakit apa-apa. Contohnya macam ustaz sihat walafiat, datang bius penuh, insyaAllah nampak kurus, airway pun senang, so mungkin saya nak masuk tiup ke, senang nak masuk tiup pernafasan, insyaAllah risiko dia adalah rendah. Meaning kalau bius penuh tu risiko dia rendah sajalah. Sekiranya pesakit ada darah tinggi, kecil manis, risiko dia ada lebih ya. Macam hypertension, dah tinggi kalau tak kontrol, risiko dia adalah bila kita bius, operation dilakukan, mungkin blood pressure akan labil. Dia naik tinggi ataupun rendah, dia yoyo lah sebab tak kontrol darah tinggi. Jadi risiko dia adalah macam stroke ataupun dapat heart attack lah. So sebab tu sangat penting untuk kontrol penyakit kronik. Jadi itu sangat penting lah. Jadi Dr. Bius kena assess pesakit dan memastikan pesakit adalah stabil dan sesuai untuk operationnya. Itu penting. Kecil manis pula dia adalah penyakit endokrine. Dia menyebabkan semua badan kita. Jadi doktor kena assess, memastikan kecil manis tu juga dikontrol. Satu, intra-operation mungkin dia boleh menyebabkan yoyo juga darah tinggi, blood pressure dia rendah dan naik macam tu, yoyo juga. Ataupun dia boleh menyebabkan bahagian operation tu mendapat infection lah. Jadi sangat penting untuk jaga kesihatan, kontrol penyakit kronik. InsyaAllah senanglah kita kalau apa-apa perlukan pembedahan, insyaAllah dimudahkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kena jaga penyakit. Allah dah bagi penyakit dah tinggi macam mana, dia dah kronik dah. Kita kena redha, terima yang Allah bagi. Tetapi kita dah makan ubat untuk memastikan stabil. Jadi kalau kita makan ubat stabil, kita dah sama dah dengan pesakit yang tanpa penyakit lah. Okey, doktor, alhamdulillah di atas penerangan menghilangkan mungkin separuh daripada kerisauan kan. Sebab masyarakat kita sekarang ni, kalau kita tengok doktor,
banyak terdedah dengan resiko-resiko untuk masuk ke bilik OT, kan? Ya, betul. Jadi apabila masuk bilik OT, faham je lah. Akan dilaksanakan pelbagai treatment yang untuk merawat masa-masa. Contoh sekarang ni orang muda terdedah dengan accident sebab sentiasa di jalanan. Okey, itu yang beri risiko yang besar kepada diri sebenarnya. Dan sebenarnya isu bius ni bukan isu yang kecil. Sebenarnya perlu diperhalusi satu-satu. Sebab apa? Kesannya kepada pesakit, jika dia ada ilmu, maka manfaat dia besar untuk tanya pada doktor bagaimana. Contoh yang paling dekat, doktor. Dalam kita melaksanakan, kita di Hospital Pakar Al-Islam melaksanakan Hospital Mesra Ibadah, doktor kan? Apabila sebut tentang Hospital Mesra Ibadah, kita akan take care berkenaan dengan bagaimana waktu solatnya. Nak bius kan? Kesannya sangat besar. Bagaimana nak solatnya, kesan-kesan biusnya. Dalam konteks ini bagaimana doktor memberitahu pesakit contohnya kesan-kesan bius yang sangat panjang ataupun pendek? Apa pandangan doktor dalam isu ini? Saya lupa bahagian ni. Sebenarnya kalau pesakit ni perlukan operation elektif yang bukan emergency, kita akan memastikan pasien dah solat jamak. Kalau kes ni pukul 2 petang contohnya, kita akan make sure pesakit sudah solat jamak Zuhur dengan Asar sebelum kita panggil untuk operation petang lah. So kalau pagi kita suruh pasien nanti jamak takhir. Meaning dia dah bangun, kita akan jamakkan Zuhur dengan Asar di waktu Asar pula. Jadi saya akan pastikan operation tu tidak during time sembahyang lah. Kita akan adjust, memastikan pasien akan tak tinggal solat. Jamak takhir, jamak takdim. Bergantung, saya akan adjust yang tu. Kita akan jaga part-part yang bahagian solat lah. Kalau emergency tu dah kira darurat. Tapi kalau elektif, kita pastikan pasien akan sembahyang dahulu dan jamak. Jadi kalau dia tertidur lebih lama sampai maghrib pun dia dah solat dah. Jadi kita akan jaga bahagian tu juga. Sebab bius penuh ni kita dah macam induced coma tau. Saya telah mematikan orang sakit dan dia cuma ada nadi dengan blood pressure. The rest tu saya dah take over. Sebab saya dah koma kan sakit tau, bayangkan. Jadi kalau apa berlaku kan kita patient dah semayang semua dah siap. Kita pun lega sangat. Ini kita sebelum bagi tidur pun kita suruh patient mengucap dan doa dahulu sebelum kita tidurkan pesakit. Baca doa tidur, saya akan cucuk ubat bius lah. Dan insyaAllah lepas habis tu saya stopkan ubat bius, kita akan bangunkan pesakit balik. Saya akan reverse semua ubat saya dan pesakit akan buka mata dan nafas balik ikut tiup pernafasan tadi. Dah kalau dah stable, saya baru remove tube lah. Jadi kita pastikan ni, okey? Pesakit dah solat. Okey, alhamdulillah. Subhanallah. Bulan Ramadan. Satu lagi. Ramadan, biasanya kita akan bius penuh ke, pasien tak akan, kita berteruskan ikut daripada fatwa pun tak batalkan puasa sekiranya diberi bius penuh ataupun bius paruh dengan syarat saya tak memberi air energi. Meaning tak boleh ada glukos dalam drip kan, jadi tak boleh, itu batal lah sebab mana boleh bagi energi. So kita bagi air biasa untuk operation sahaja, meaning untuk teknik operation sahaja, dan saya tak continue air ni dekat ward. Jadi tak membatalkan puasa dan juga saya memastikan pasien bangun sebelum azan berbuka puasa lah. So dia tak tidur sepanjang hari. Jadi kalau kriteria ini diikuti, pesakit boleh sambung puasa. Tak batal. Apa yang saya buat sekarang macam itulah. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya sangat bagus apa yang doktor terangkan, bagaimana untuk kita laksanakan. Sebab ramai di kalangan kita yang perlu sebenarnya mendapat rawatan ketika di bulan Ramadan, khususnya ramai yang tangguhkan benda ini. Sebab apa? Sebab takut nanti bagaimana dengan puasa aku, bagaimana dengan solat aku dan bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain kan. Tapi sebenarnya penerangan doktor ini sebenarnya memberi impak yang besar kepada masyarakat luar, bahawasanya seperti mana yang doktor sebut tadi adalah berkenaan dengan solat, penjagaan sangat baik dengan ada kerjasama daripada doktor, kerjasama dengan daripada petugas kesihatan yang lain, sebenarnya sangat membantu pesakit. Seperti mana yang doktor sebut tadi berkenaan dengan solat jamak kan. Masyarakat kita sebenarnya apabila sebut tentang solat jamak di dalam ketika mendapat rawatan operation contohnya, mereka agak ganjil rasa agak ganjil. Kenapa? Mereka melihat solat jamak ini ketika musafir sahaja kan. Sedangkan itu solat jamak qasar. Itu yang berlaku, pengalaman yang berlaku, mungkin saya boleh sharing di sini. Pengalaman yang berlaku adalah
kadang-kadang apabila tersebut perkataan ini, kita bagi tahu kepada pesakit ialah apabila pesakit nak solat jamak, dia pergi buat solat jamak qasar sebab dia tak terbiasa. Jadi dia buat zuhur dua, dia buat zuhur dua, asar dua. Sebenarnya ialah solat jamak himpunkan, iaitu 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib dan saya akan pesankan 4-4 juga. Saya akan pesankan begitu. Solat 2-4, asar 4. Saya akan pesan yang tu sebab takut pasien terconfuse. Jadi masa saya konsen tu, saya akan pesan kat pesakit solat siap-siap, and then kalau dah azan zuhur contoh, saya akan telefon ward, pastikan nurse dah suruh pesakit ambil sembahyang dan solat siap-siap. Jadi bila saya panggil pesakit tu, pasien dah ready. Jadi yang bagusnya bila pasien dah solat ni, dia datang operation tu dengan redha tau. Dia datang bersama sebab dia dah sembahyang, dah doa. Jadi saya pun yang bius pun rasa seronok, macam kita dah doa kan, kita dah ikhtiar, kita dah buat semua. Jadi semua kita berserah pada Allah Ta'ala, dengan kita cuma sebagai Allah beri ilmu untuk membantu orang. Jadi yang penting Allah yang selamatkan kita punya sakit lah. Kita buat yang terbaik, Allah akan bantu. Itu saya punya. Jadi kita doa yang penting. Okey, alhamdulillah. Itu yang kita nampak. Kita lihat bahawasanya pakar bius ni bukan dah jadi 3-4 kerja dah. Satu lagi dia tambah, iaitu husnul khatimah. Bagaimana meletakkan asas, akhirnya kita letak asas ni adalah bagaimana penjagaan rukun Islam, bagaimana penjagaan kalimah syahadah sentiasa, seperti mana Dr. sebut tadi, mulakan prosedur dengan kalimah syahadah, mulakan sesuatu benda itu, kita refer kepada Allah SWT, dan cantik, sangat cantik apa yang telah dilaksanakan. Inilah unsur Islam yang perlu dipasakkan dalam hati dan perlu dilaksanakan sampai ke masyarakat, kepercayaan mereka ini benar-benar mantap, insya-Allah Doktor. Okey Doktor, kita teruskan lagi dengan soalan. Itu berkaitan sedikit dengan Hospital Masjid Ibadah. Kali ini sedikit lagi ada persoalan daripada Kazinatul Asrar. Doktor, mengambil epidural semasa bersalin akan memberi kesan apa-apa? Memberi apa-apa kesan kepada tubuh badan tak? Akan ganggu susu ibu ataupun tak? Okey. Mungkin komen doktor. Biasanya epidural semasa bersalin, doktor akan memberi bios lokal. Ada 2 ubat lah. Satu is ubat lokal anestetik dan dicampur dengan ubat fentanyl. So biasanya kalau some patient ada sikit risiko untuk menggigil sedikit. Kadang-kadang dia ada sedikit itchy, gatal. Itu saja. Muntah sangat-sangat rare lah. Jadi biasanya side effect dia adalah sangat, kesan sampingan dia adalah sangat sedikit dan boleh di manage. Meaning kalau patient muntah, kita bagi ubat anti muntah. Kalau gatal, kita bagi ubat tahan gatal lah. Dan shivering tu kita akan bagi selimut ke patient. Tapi very rare, rarely happen. Dan very short acting, dia sekejap saja. Dan ubat bius dia tak akan masuk ke susu ibu. Yang pasti dia tak mengganggu penyusuan ibu lah. Itu yang bagusnya ubat epidural untuk tahan sakit masa bersalin. Berbanding dengan ubat macam petidin, ubat morfin, dia kita inject dan dia akan pergi ke satu sistem. Sebab kesan dia adalah dia blok kesakitan di otak, opioid receptor. Jadi dia adalah sistemik. Dia ubat ni juga akan boleh affect ke baby semasa bersalin. Kalau diberi within 4 hours dan patient baby beranak, kita kena reverse effect of opioid ni untuk make sure baby tu bernafas dengan elok lah. Jadi epidural tak mengganggu baby. Yang penting dia tak mengganggu apa-apa baby yang dilahirkan tu. Jadi kalau opioid, petidin, dia ada sedikit kesan ke baby. Itu yang beza dia epidural dengan cucuk morfin ataupun petidin. Jadi bagus epidural dan kesan dia epidural bersalin ni 90% dia kurangkan sakit. Kalau kita bagi petidin, dia kurangkan 50%. Jadi lebih bagus epidural dari segi dia punya kesan, effectiveness dia lebih epidural lah. Tetapi kalau pesakit dia jenis yang keras sakit, dia tak nak apa-apa injection, it's okay. Sebab epidural just option. Kita akan offer pada semua patient yang kita ada servis ni. Bergantung pada pesakit lah, sama ada dia nak ke tak epidural. Satu lagi, kalau anak pertama kita galakkan ambil sebab tak nak dia fobia. Kalau boleh biar anak 10 orang. Kalau seorang sakit sangat, dia tak nak anak lagi ramai. So kalau dia tak sakit beranak pertama, setahun seorang dia beranak. So lebih meramai. Jadi kita nak elakkan fobia. Ataupun sakit yang ada tinggi, kita akan offer juga epidural sebab sakit, darah tak akan naik tinggi sangat lah. Dia akan lebih selesa. So blood pressure akan lebih stabil. Sebab kalau mengandung,
darah tinggi, dia akan menyebabkan pasien dapat sawan epilepsi. Kalau yang tak kontrol darah tinggi. Jadi yang kita akan offer to the mother, ambil epidural sebab kita tak nak nanti blood pressure meningkat sangat tinggi. Jadi itu berkesan kepada ibu dan juga baby lah. Itu antara bagusnya epidural. Okey. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan penjelasan yang apa doktor beritahu sebentar tadi memberi ketenangan kepada ibu-ibu. Seperti saranan doktor. At least dah ambil epidural, anak kena 10 orang kata. Betul lah? Betul. Ramai kat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai maksudnya memberi kesan kepada masyarakat kita, iaitu kita ramaikan umat Islam insya-Allah. Dan ini sebenarnya membantu. Kesannya adalah apabila kita faham dalam situasi ini, ibu-ibu mengandung pun kadang-kadang dia agak panik, dia duk fikir tentang kesan. Satu kesan kepada dia, yang kedua biasanya ibu mengandung ni tak fikir kat dia, dia fikir kat anak. Kesan kepada anak, kesan kepada dia, kesan yang sangat besar. Jadi manfaat yang kita belajar tentang bius pada petang ini sebenarnya sangat memberi input yang besarlah kepada masyarakat. Jadi lepas ni jangan takut, jangan apa. Kalau takut je, ada doktor, tanya terus doktor. Jangan takut-takut. Datang Islam, jumpa saya, kita bincang. Okay? Kita bincang kan. Bukan tak boleh bincang, kita bincang. Hashtag kita bincang, insyaAllah. Doktor tak makan orang. Kadang-kadang orang takut doktor nak sebut satu patah perkataan semua bagai apabila menyebabkan dia takut. Jadi benda apa yang dia nak tanya tu buku dalam diri. Dah sekali jadi tahapnya ialah ketakutan tu tinggi, jadi fobia pula kan. Jumpa doktor dia fobia, dia takut fobia. Contoh orang macam takut jarum kan. Sedangkan semua orang yang masuk nampak jarum, nampak muka doktor macam jarum dah. Lebih pakai bius lagilah duduk guna jarum ya kan. Sedangkan dia nampak doktor jarum. Pergi hospital belum tentu kena jarum lagi. Kan. Okay, jadi benda ini yang perlu kita kena faham betul-betul dengan penjelasan tentang walaupun kecil namanya bius sahaja, tapi efeknya sangat besar kepada diri kita dan masyarakat. Doktor, kita teruskan lagi dalam perbicaraan kita di ruangan komen. Masih ada beberapa soalan. Ini daripada Afizal. Doktor, apakah cara untuk hilangkan kesan bius seperti muntah noloya? Ini pun ada berlaku kan doktor kan? Okey, dipersilakan doktor. Biasanya kalau bius penuh, risiko untuk ada loya dan muntah tu memang ada dalam 5 to 10%. Kita panggil post-op nausea vomiting. Biasanya selepas operation yang menggunakan bius penuh. Biasanya saya akan beri ubat tahan muntah semasa saya nak tidurkan pasien, nak induce bius. Sekarang kita sudah ada ubat yang canggih di mana ubat tahan muntah yang tahan selama 48 hours. The latest ubat di mana dikurangkan muntah more than 2 days. Jadi ditahan 2 hari. Jadi saya akan bagikan ubat tu sebelum saya bagi bius penuh kepada pesakit. InsyaAllah dia punya incidence of muntah tu adalah amat rendah. Sekiranya masih muntah, kita akan bagi ubat anti muntah yang lain lah. Ada few types of ubat untuk muntah. Jadi kena bagi tahu nurse ataupun bagi tahu doktor yang pesakit ada loya atau muntah, dan doktor akan order ubat muntah, ubat tahan muntah untuk kurangkan muntah pesakit. Jadi memang ada ubat dia, jangan risau. Dan sekarang sangat canggih, ubat bagus. Okey, alhamdulillah. Jadi lepas ni jangan takutlah untuk muntah ataupun loya. Kalau di hospital jangan risau. Kalau nak muntah-muntah aje. Tak ada masalah, bagi tahu je. Okey. Kontaknya jangan tahan-tahan. Sebab apa? Apabila kita sakit macam-macam yang kita dapat rasa. Doktor, ini pengalaman saya sendiri. Kontak saya nak bertanya pada doktor berkenaan dengan bius. Saya dulu kena accident motor dan dia macam mimpi. Contohnya ubat bius tu adakah ada lagi ataupun dah tiada. Contohnya kawan datang melawat. Saya lepas habis operasi pukul 3.30. Tapi kawan datang melawat tu pukul 6.30. Lihat dia tu macam dalam mimpi. Macam dalam mimpi. Tembus dalam mimpi. Adakah benda itu realiti ataupun fantasi? Benda itu berlaku. Sebenarnya ia realiti, tapi untuk pesakit dia macam fantasi. Sebenarnya realiti. Memang ada kawan visit, tapi kesan bius tu masih ada. Jadi kesan bius bergantung pada jenis ubat. Kalau ubat tu yang
ambil masa selama 6 jam untuk habis daripada badan. Jadi kalau 3 jam tu kesannya masih ada. Cuma dia semakin berkurang. Jadi kalau ustaz nampak kawan datang tu sebenarnya reality lah. Sebenarnya reality datang. Tapi ustaz punya bius tu masih ada. Ubat bius tu masih ada dalam badan. Dia belum habis 100%. Jadi ustaz rasa macam mimpi. Kita panggil mamai lah. Macam masih dalam alam mimpi. Jadi bahaya maksud tu kalau kawan datang tanya rahsia. Oh. Ustaz ingat ustaz keluar. Entah lawak je ya. Bahaya lah dia. Memang dia keluar dengan natural tau. Apa yang kita fikir dia keluar masa tu. Dia memang ikhlas. Ubat ni bahaya juga sebab dia memang kita akan happy tau. Seronok dan keluar je lah sembang-sembang. Nanti sembang tak tahu apa benda. Saya mesti kalau biasa akan sembang dengan saya kan. Sembang-sembang nyanyi. Lepas tu dah siap views. Macam tu lah. Jadi jangan takut ubat views ni dia happy. Dia tak menyebabkan nightmare. Dulu ketamine dia menyebabkan nightmare. Dulu kan kita pernah ketamine zaman dulu perang-perang dulu kalau dekat site, dekat perang, kat war kita bagi ketamine sebab dia pernafasan masih maintain. Tapi ubat tu ada risiko untuk dapatkan mimpi ngeri lah. Tapi sekarang ubat tu tak ada lagi dalam bius sekarang lah. Kita pakai ubat yang happy. InsyaAllah mimpi indah. Patient saya ada yang mahu, dia happy, dia pergi shopping, pergi umrah. Dia mimpi je lah. Jadi insyaAllah tak ada mimpi ngeri lah. InsyaAllah. Tapi betul lah apa yang doktor sebut tu. Pergi shopping, pergi mana. Ketika itu saya bercakap dengan kawan saya tu di tepi pantai. Betul. Yang elok kan. Dia tak ada benda yang nightmare lah. Tak ada benda dia kan. kata, tu lepas saya sembuh tu saya tanya, sebenarnya kita pernah pergi ke pantai ke? Mereka ni asyik ketawa je. Tak tahulah apa saya cerita. Tapi itu reality dia. Jadi sebenarnya yang happy tu pantai tu. Macam mana? Ustaz dah mimpi ke pantai. Maksudnya sebelum operation tu Ustaz dah teringin nak ke pantai. So apa yang kita teringat yang tu yang akan keluar. Oh begitu. Mungkin lepas pergi ke pantai lah kot. Itulah kesannya. Kesan seperti mana doktor sebut ni sebenarnya ini beri kesan kepada kegembiraan kita sendiri. Jadi rasa happy semua bagai. Kawan datang. Jadi berhati-hatilah. Sebab mungkin ubat bius ni boleh dikategorikan sebagai ubat kejujuran. Kan? Jadi kena hati-hatilah. Sebab bahaya juga kan. Terlalu jujur memberi kesannya besar juga. Okey. Tapi katalah jujur dalam setiap perkara. Okey, alhamdulillah doktor. Sebenarnya agak menarik bercerita tentang ubat bius sebagai dalam konteks kita sekarang ni kan. Sebab ramai di kalangan kita seperti yang disebut tadi kan, kita tak terdedah sebenarnya kepada pakar bius yang mana pakar bius ni sebenarnya belakang tabir, orang belakang tabir. Seperti mana dalam kerja-kerja apa sekalipun orang belakang tabir ni tak didendangkan. Tapi sebenarnya setiap kali operation, setiap kali lakukan apa-apa prosedur sebenarnya yang kritikal melibatkan pakar bius itu sendiri sebenarnya. Betul. Mungkin dalam konteks kita sekarang ni saya nak pergi kepada yang lebih rendah sikit. Contoh dalam konteks ubat sekarang ni kita contoh sakit-sakit ringan, kita ambil ubat tahan sakit contohnya. Adakah yang benda itu memberi kesan besar kepada kita? Contohnya sakit gigi ke atau sakit apa ke, kita ambil ubat tahan sakit itu ada kesan tak yang besar? Okey. Sebenarnya kalau ubat tahan sakit ni bergantung kepada tahap kesakitan. Kita ada mild pain, moderate pain and severe pain. Jadi kalau sakit yang sedikit, kita boleh just ambil macam Panadol ataupun Constant. Okey, jadi kalau sakit yang lebih kuat, kita upgrade sikit ke macam Celebrex ataupun Akoxia yang lebih kuat punya painkiller ataupun Tramadol. Itu untuk moderate pain lah. Tapi kalau severe pain biasanya patient akan datang hospital lah. Dia tak tahan untuk kat rumah. Jadi kalau sakit yang kuat tu biasanya patient datang ke hospital. Tapi kesan sampingan dia tak ada sebab biasanya Panadol dalam 6 jam dia akan habis daripada badan. Yang mitos kata 5 years tu memang mitos. Panadol cuma tahan 6 jam. That's why kita boleh ambil setiap 6 jam. Macam kalau ubat painkiller macam Celebrex ataupun Brufen, NSAID lah, maksudnya macam contoh Constant ke apa, kalau pesakit tu ada sakit buah pinggang, itu tak digalakkan lah. Ataupun pesakit tu ada asma, dia tak boleh simply ambil ubat-ubat yang macam aspirin, ubat Warfarin, sebab dia kadang-kadang boleh menyebabkan asthmatic attack. Sebab tu pesakit jangan terus membeli ubat over the counter lah. Yang boleh beli pun cuma adalah Panadol yang selamat.
Tetapi kalau nak beli ubat lain yang lebih serius, farmasi pun akan tanya juga kita ada alahan tak kepada ubat tersebut. Jadi untuk long term kena tanya doktor juga. Dan kita kena depends on kita punya general well-being. Sama ada kita ada sakit buah pinggang atau tidak, ada darah tinggi, kecil manis. Jadi semua tu ada kesan dia. Jadi jangan terus ambil ubat beli dekat kaunter. Setakat Panadol, okey, constant ke sikit-sikit tu no problem. Tetapi kalau untuk chronic pain, perlu jumpa doktor untuk dia assess. Kerana doktor kena buat blood test, kena tahu dulu sesuai ke tak ubat tu. Dan juga memastikan pasien tak ada alergi kepada certain ubat. Itu penting alasan. Sebab ada juga pesakit yang makan terus sendiri kat rumah, makan Nurofen, Bufen, terus bengkak leher dengan muka sebab alergi. Dia dah asma. So dia ingatkan boleh makan, dia makan. Sebabnya orang label ubat tahan sakit. Jadi dia pun ambil makan, bengkak muka dan end up dekat ICU. Sebab bengkak leher, tak boleh nafas. So kalau kena masuk tube pernafasan sementara nak kurangkan bengkak leher. Jadi kena masuk ICU. So itu penting, jangan membeli ubat di kaunter tanpa consultation doktor. Sekurang-kurangnya first time kena tanya doktor dulu. Dan kalau okey dan sesuai sebelum ni dah makan, dan boleh continue makanlah. Okay. Sebenarnya merisaukan juga dalam konteks kita sekarang ni. Begitulah realitinya seperti mana doktor sebut. Kita jadi doktor sendiri. Doktor Google. Itu masalah. Kita ni banyak pakar kan. Pakar apa? Pakar bertanya di tempat yang tidak betul. Kan? Pakcik Google lah. Kita Google, kita tanya kawan kan. Adakah ada ustaz tanya, mesti tanya pada pakar kan? Ada ustaz boleh cerita sikit. Kena bertanya pada yang pakar. Even dalam ilmu agama pun kita tanya pakar juga. So, tak sama dalam bahagian medical. Bahagian medical pun pakar pun ramai. So kena tanya pakar-pakar yang bahagian dia lah. Saya tak boleh komen bahagian pakar lain. Kita boleh general komen sahaja, tapi untuk detail saya masih suruh kawan pesakit jumpa doktor bahagian tertentu juga. Jadi kita tak boleh simply cerita detail semua kalau bukan bahagian kepakaran kita lah. Sama macam ustaz juga kan, ada pakar-pakar masing-masing. Kita juga doktor pakar pun bahagian lain berbeza. Okay. Maksudnya penjelasan yang sangat yes. Penjelasan yang sangat tepat lah untuk kita sekarang ni, sebab kita sekarang ni semua kita borong kan. Dia jadi pasal borong. Kita borong keseluruhan. Okey doktor, kita teruskan lagi dalam persoalan. Ada persoalan daripada sahabat kita. Ini saya cuba bacakan. Ini soalan daripada sahabat kita, daripada Suhairi Ismail. Pernah dibius. Dia pernah dibius. Dan kesan sekejap yang dialami, mata jadi kabur. Itu dia punya simptom lah. Soalannya, kesan bius ini bergantung pada individu ataupun macam mana? Kat bawah tu dia ucap sama air raya lah kat kata. Posi handsome. Terima kasih. Kita tahu bius apa ni yang buatkan mata kabur? Dia bius penuh ke ataupun bius separuh ataupun bius sedation? Kita tengok juga lah, sebab jarang saya jumpa pesakit yang komplain mata kabur selepas dibius. Kecuali macam kalau pesakit tu kita letak alat something kat mata ataupun kita terpaksa operation tu menyarap. Macam buah pinggang operation, kita terpaksa menyaratkan pesakit atas meja dewan bedah di mana pasien akan tertiarap macam tu. Sometimes boleh sedikit ganggu mata kabur lah. So saya tanya tahu juga apa jenis bius yang diberi dan position masa operation. Dan biasanya temporary lah. Sepatutnya saya rasa hari ni cuma kabur sebentar saja kan. Tapi kalau di kronik, kena jumpa pakar mata lah untuk check. Tapi saya tak pernah dengar lagi di mana bius menyebabkan mata kabur. Kecuali macam kalau kes prostate, pernah jumpa kita pakai solution glycine yang tu ada sedikit risiko untuk kabur tapi just temporary, beberapa jam saja, lepas tu pesakit akan okey. Jadi untuk long term tak pernah lagi lah. Kecuali tekanan ke bahagian mata masa position. Itu possible. Sebab tu masa positioning, pakar bius juga kena memastikan semua bahagian saraf yang tertekan kena make sure tak ada tekanan pada saraf. Saraf yang mana kat tangan ke, kat lutut, dekat mata, semua kita make sure tak tertekan ataupun tak distresskan masa operation. Jadi positioning ni adalah tugas Dr. Bius juga. Sebarang positioning, Dr. Bius kena pastikan tak tertekan secara tertentu. Kita operate bahagian lain, tak nak pasien bangun dengan ada kebas bahagian lain. Macam tu lah. Jadi it's not easy, kena betul-betul vigilant.
Sebagai pakar bius, dia tahu A to Z. Kena make sure everything. Dia bukan satu target organ ni, dia satu badan seluruh. Untuk keselamatan seluruh badan dah. Doktor Bius bukan duduk saja minum kopi, tak ada. Duduk teman pesakit sepanjang operation daripada mula sampai habis, dengar monitor, tengok ECG everything, make sure bius tu complete cukup semua. Itu tugas dia. Bukan duduk sajalah, memang kita dengar. Lepas tu kalau ada pendarahan masa operation, doktor juga kena bagi darah. Doktor Bius juga kena transfuse blood untuk pesakit. Jadi kena duduk di situ. Jadi pesakit tak akan ditinggalkan. Walaupun di bius, Dr. Bius masih di teman pesakit. Saya kalau pasien takut pun saya akan pegang tangan. Sepanjang operation. Macam bius untuk operation beranak, saya akan stay dan saya akan pegang tangan pasien lah. Bagi dia lebih selesa, tak takut sangat. Sebab doktor ada dengan dia kan. Macam tu. Betul. Dalam konteks sekarang ni, nak sebutnya ialah Dr. Bius merasa kesakitan pesakit bersama-sama. Okey. Dan memberi bantuan bersama-sama. Seperti mana bukan minum kopi, bukan minum tengok menonton cerita apa, maksudnya proses itu biasa ada. Jadi jangan takut. Tangan anda sentiasa dipegang. Bagi perempuan lah. Bagi lelaki tidaklah begitu. Okey. Dia berlapiklah dengan kain. Berlapik dengan kain. Maksudnya rasa hati ke hati itu ada. Ya, betul. Kena tahu, ada empati lah. As doktor kita kena ada perasaan empati, kena tahu, kena rasakan apa yang pesakit rasa. Jadi kita kena anggap pesakit tu kita. Jadi kita tak nak sakit kalau boleh. Jadi kita kena pastikan kita boleh buat yang terbaik, nak pastikan pesakit sakit yang awal ni minimal. Nak kata zero pain tu tak logik sebab operation, jadi kita seminimal yang boleh. Jadi kita kena imagine kita di tempat pesakit. Itu yang penting lah. Jadi kita akan sentiasa buat yang terbaik. Allahu Akbar. Itu subhanallah. Di belakang tabir, tapinya sifatnya subhanallah. Yang boleh dikatakan sehebat gunung Uhud. Subhanallah kan. Okey. Doktor, ini jawapan daripada Alhamdulillah. Sementara saja doktor. Kalau lama-lama nak kena pergi ziarah ni, tapi ziarah musim PKP tak boleh. Raya saya ni. Sementara saja, alhamdulillah sekarang dah okey. Jadi mudah-mudahan bagi keselamatan di mana-mana, di jalanan ataupun di mana sahaja tempat berada, insya-Allah. Okey, doktor, kita teruskan lagi persoalan. Ada satu soalan lagi. Yang ni pertanyaan daripada sahabat kita. Salam doktor. Assalamualaikum doktor. Nak tanya sikit. Boleh? Kenapa selepas operation, doktor atau nurses akan tanya, dah buang angin? Buang angin ada. Lepas habis operation, tanya, dah buang angin ke? Okey. Dia buang angin kentut ke? Angin atas ke angin bawah? Tak pasti saya. Kentut lah, sendawa tu tak pernah lagi doktor tanya kan. Kentut, maksudnya spiritus lah kentut Buang angin. Buang angin tu buang air Buang angin. Buang angin ni biasanya kalau kes-kes di mana operation untuk libatkan usus. Biasanya kita akan tanya sama ada dah kentut ke belum. So untuk memastikan usus kita dah function. Dia reflect function usus kita dah balik to normal. Kerana bila bius, usus jadi lazy, jadi malas. Dia pun tak nak gerak. Kan yang puasa pun dia lazy, dia usus tu. Jadi soalan kentut tu menandakan usus dah start bergerak dengan normal. Dia punya peristalsis movement kan. Jadi itu salah satu sebab kenapa ditanya dah pas flatus dah kentut ke belum. Biasanya operation melibatkan usus lah. Tapi kalau operation jari tak tanyalah kentut ke tak. Operation tangan ke tak ada tanya kentut. Operation kepala tak ada tanya kentut. Itulah saya operation ni kat tangan dengan lutut. Tak tanya kan, tak tanya kan? Tak tanyalah kentut ke tak. Kan? Okay. Dan jawapan jika dah keluar angin, itu pun ada tanda-tandanya juga. Tanda-tandanya boleh balik. Kan? Betul. Rumah. Alhamdulillah. Nombor tu, jadi dah semakin sembuh lah. Sebab seperti mana nak balik kata ada kentut. Sebab tu doktor sebut tadi, doktor sentiasa tanya walaupun benda yang agak sensitif. Kita ni tak tanya sahabat-sahabat kita hari dah kentut ke belum? Tak tanya kan? Tapi doktor ni bagusnya tanya macam mana isu-isu yang kecil begini. Sebab apa? Dalaman pun nak suruh sihat sebenarnya. Okey. Alhamdulillah. Seronok hari ni doktor bercerita. Okey. Doktor, insya-Allah saya rasa
banyak persoalan dan jawapan yang telah Dr. kemukakan pada petang ini, perkongsian sangat menarik semua bagai. Dan saya rasa kita sekarang ini di akhir segmen dah. InsyaAllah lain kali kita boleh sembang lagi berjam-jam lagi. Saya rasa seronok. Okey. Mungkin di kata-kata di ruang-ruangan yang terakhir ini Doktor boleh bagi pesanan ataupun nukilan ataupun apa-apa yang boleh menaikkan semangat masyarakat dalam konteks kita menjaga kesihatan dan related dengan BIUS itu sendiri, Doktor. Dipersilakan, Doktor. Okey. Nasihat saya satu je, apa-apa penyakit yang kita dah didiagnose, kita mesti buat follow up. Kita kena jumpa pakar dan kita kena make sure sakit itu tu stabil dan tak ada komplikasi daripada chronic diseases. Dan kalau kita sihat walafiat, kita kena jaga, kena ada healthy lifestyle, exercise, jaga makan semua untuk elakkan daripada dapat penyakit kronik lah. Jadi itu sangat penting untuk kesihatan kita. Jadi itulah nasihat saya. Ini kalau dah dapat penyakit tu kena redha dan kena makan ubat. Dan seboleh-bolehnya jangan stop ubat hospital sebab percaya kepada ubat-ubat herbal ataupun janji-janji daripada ubat-ubat yang tak approved by KKM lah. So kena apa-apa pun kena datang hospital, jumpa pakar untuk make sure kesihatan kita insyaAllah terjamin. Okay? Itu saja. Dan untuk BIUS sekiranya masyarakat perlu datang hospital untuk di BIUS, jumpalah pakar dan tanyalah soalan yang saya ceritakan tadi dan bincang dengan pakar BIUS apakah teknik yang sesuai dan selamat, yang paling selamat untuk diberikan kepada anda. Okey. Itu sajalah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, di atas pesanan dan kata-kata hikmah Doktor sebentar tadi. Selamat Hari Raya. Okey, Doktor ada nak ucap selamat Hari Raya kepada masyarakat kita. Dipersilakan, Doktor. Tak ada masalah. Okey, di akhir Ramadan ni kita kalau boleh tingkatkan kita punya ibadah di akhir-akhir Ramadan. InsyaAllah doa kita bertemu next Ramadan dan selamat Hari Raya, maaf saya batin. Kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya di Facebook Hari Islam. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Sekali lagi kami di peringkat penganjuran Hospital Pakar Islam mengucapkan terima kasih di atas kesudian Doktor berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, berkongsi tentang kesakitan bersama-sama untuk kita melihat bahawasanya kesihatan kita seperti mana yang saya ulang ialah kesihatan kita adalah tanggungjawab kita. Untuk kita sihat, kenapa untuk kita sihat? Untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Dan penjagaan kesihatan ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita laksanakan pelbagai aktiviti dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Doktor di atas perkongsian pada petang ini dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudi mendengar bersama-sama kami cakna tentang kesihatan. InsyaAllah nanti kita akan cuba teruskan lagi program-program sebegini untuk memberi dimensi yang baru kepada masyarakat di luar sana bahawa kesihatan kita sangat penting untuk kita cakna, insyaAllah. Dan akhir kalam, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Dr. Farah yang merupakan pakar pada petang ini dan terima kasih juga kepada keseluruhan para pendengar dan keseluruhan kepada masyarakat kita yang sentiasa menjaga kesihatan. Akhir kata, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kekurangan itu datang daripada Allah, disandarkan pada diri kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Ramadan Mubarak. Terima kasih.